الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى على هذه النية وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه ولمشايخنا الكرام وللمصنف الشيخ محمد النواوي الجاوي شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan kurnia-Nya dapat kita bersama-sama pada hari ini untuk kita sambung mudzakarah kita di dalam kitab Maraqil Ubudiyah, syarah kepada kitab Bidayatil Hidayah yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Jawi. Jadi insya-Allah kita sambung pada muka surat XX 11. Baik. XX 11. Ayat mana tu? Tanda tidak mencari dunia dengan ilmu. Baik. Jadi kalau kitab kuning tu XXII. Ya. Kalau yang biru tu 20. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata musannif, kata pengarang kitab, tanda tidak mencari dunia dengan ilmu, yakni ilmu agama, adalah menjadi orang pertama yang mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Dengan maksud seorang yang dikatakan benar-benar ikhlas, maka mesti ada tanda dia. Ikhlas dia dalam menuntut ilmu dan juga menyampaikan ilmu, mesti ada tanda dia ataupun alamat dia. Maka alamat dia adalah orang yang menuntut ilmu ataupun menyampaikan ilmu itu, dia menjadi orang pertama yang mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Dengan makna sebelum kita kata dia sampaikan ilmu, maka dialah yang mengerjakan perintah daripada ilmu itu dulu. Ataupun bagi penuntut ilmu, setelah dia mengetahui ilmu tersebut, maka dia terus beramal dengan ilmu itu. Dengan makna bila dah berilmu, dia mengutamakannya. Itu maknanya. Ini tanda dia. Jadi kena cek pada diri kita. Baik. Dan serta menjauhi makanan
tempat tinggal dan pakaian mewah. Oh, ni kalau salah faham ni habis ni. Ini semua tak ikhlas berlaku ni. Tengok semua pagi-pagi ada nasi lemak pula tu. Kan? Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makna di sini serta menjauhi niat untuk dapat makanan. Tu kena tambah situ tu. Maknanya dia menuntut ilmu sebab nak dapat makanan. Ni jaga-jaga. Ya. Nak dapat teh tarik. Nak dapat kuih karipap tadi tu. Tu dia. Dia walaupun kita tahu ada makanan disediakan lepas kelas, contohlah mana-mana lah, tak kisahlah. Tapi niat kita betulkan kita nak mengaji ilmu. Sebab bila ada sampingkan keinginan dalam hati hadir ke dalam majlis ilmu tu, sampingkan dia, dapat makan. Maka dikhawatiri niat tu lari kepada niat dunia. Tu hati-hati tu. Walaupun benda ni remeh je sebenarnya, nampak biasa je. Tu dia. Ulama-ulama kita dulu, dia buat majlis tahlil ada makan. Majlis maulid ada makan. Majlis zikir ada makan. Kerana apa tu? Wasilah untuk tarik. Kerana apa? Kalau tak ada makan ni biasa orang lemah. Bila ada makan, maka ramailah yang semangat. Dengar pula, hari ni tumbang kambing seekor, contohnya. Lagi semangat. Tapi yang datang tu pula mesti betulkan pula niatnya. Tu. Memang pada asalnya, pada awalnya untuk dakwah begitulah. Beri hadiah, jamu makan dan sebagainya. Kemudian orang yang datang tu pula kena, makin dia belajar, makin dia betulkan niat. Makin dia mengaji, makin dia betulkan niat. Begitu. Tu dia. Biar ada kesinambungan di situlah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita bagi makan niat dakwah, kita bagi makan niat sedekah, kita bagi makan niat hadiah, kita bagi makan kerana nak ikut sunnah Nabi SAW. Itu di pihak kita. Di pihak orang yang hadir pula, niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Baik. Melainkan dia memang kata ni hari ni ada jamuan makan. Tu lain cerita lah. Bukan majlis ilmu ke apa. Ni hari ni ada jamuan makan ni. Datanglah hadir. Tu lain cerita lah. Baik. Ini yang kita kata ni. Dalam bab ilmu, dia sampingkan niat. Dia tambahkan niat dengan niat makan. Ni. Itu dalam tasawuf ni tuan-tuan. Dalam bab hati ni dia jaga sungguh. Supaya benar niat kita ni semata-mata kerana ilmu. Untuk apa? Untuk dapat redanya Allah, nak dapat cintanya Allah, nak dapat kasihnya Allah Ta'ala. Ni dia. Baik. Tempat tinggal, maknanya menjauhi niat untuk dapat tempat tinggal. Dan pakaian mewah, maknanya di sudut harta lah, ya. Di sudut harta. Maksud di sini kita mencari dunia dengan ilmu, iaitu dia meninggalkan perkara-perkara yang mungkin dia boleh dapat dengan ilmu tu. Boleh jadi harta. Dan urusan dunia, perkara dunia ni pun luas, bukan sekadar harta. Ini sekadar contoh je ni daripada pengarang kitab. Boleh jadi dapat kemasyhuran. Orang sebut-sebut nama dia, dia tu nak dengar orang sebut tak apa, tapi dia nak dengar orang sebut, tu jadi masalah. Itu yang dipanggil sum'ah tu, iaitu apa? Nak dengar orang puji kita. Tu na'udzubillah min dzalik tu.
Maka selalu istighfar, astaghfirullahalazim, ya Allah betulkan niat aku ya Allah. Malam-malam kita munajat pada Allah Ta'ala, menangis minta pada Allah, ya Allah betulkan niatku ya Allah. Aku tahu banyak masalah dalam niatku ni ya Allah, betulkan ya Allah, terimalah ya Allah. Minta pada Allah Ta'ala, Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa a'malana wa tammim taqsirana ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, terimalah salat kami, rukuk kami, sujud kami, qiyam kami, dan juga seluruh amalan kami. Minta pada Allah Ta'ala, selalu minta pada Allah Ta'ala. Jangan rasa selesa dengan amalan kita. Baik. Dan menjauh dari pergaulan dengan raja. Oh, ni tanda tak mencari dunia dengan ilmu agama ni apa? Menjauh daripada pergaulan dengan raja. Tuan-tuan tambah di situ juga. Menjauh niat. Niat menuntut ilmu. Dan menjauh niat menuntut ilmu tu dari pergaulan dengan raja. Maksudnya apa tuan-tuan? Raja ni pembesar lah, orang-orang besar lah yang ada jawatan besar. Dia ni mengajar ataupun dia belajar sebab nak ada kepentingan dengan orang yang ada jawatan. Oh, ni masalah juga ni. Tu dia. Maknanya apa? Dapat faedah lah dia mengaji ni ataupun dia mengajar ni, supaya dapat faedah daripada pemerintah ko, daripada pengikut dia ko, dan dapat jawatan ko, dapat harta ko, dapat nama ko, dapat kemasyhuran ko. Ini dia. Ini tanda orang yang tak mencari dunia dengan ilmu agama ni adalah dia menjauh niat-niat tu. Mana kena sungguh niat ni kerana Allah Ta'ala berlaku ni. Cuma ada juga pendapat Imam Ghazali yang mengatakan boleh cari kemasyhuran. Boleh cari kemasyhuran. Kalau kita ni mengajar ilmu agama, nak cari kemasyhuran boleh. Kerana apa? Kalau tersebarnya ajaran-ajaran yang salah. Kalau tak masyhur, semua tawaduk berlaku, habislah. Kan? Tak ada siapa lah. Kita kata apa yang akan ke depan. Masyarakat pun tak kenal, tawaduk berlaku. Cuma niat dia tu kena betul. Cari kemasyhuran tu untuk agama Allah, bukan untuk diri dia. Ni yang masalah ni. Sebab benda masyhur ni benda dunia. Tu dia. Nakkan kemasyhuran untuk agama Allah Ta'ala. Bukan kemasyhuran tu untuk angkat diri dia. Ini jadi masalah kalau bagi orang yang ada lemahnya ketakwaan dan keimanan dia, ini cukup susah. Kalau tak ditarbiah oleh guru sebelumnya, ini cukup susah. Tu dia. Baik. Sebab tu kalau rasa tak mampu, tak perlulah. Kemudian, dan menjauh niat menuntut ilmu agama tu dari pergaulan dengan raja, yang pembesar, orang yang ada jawatan. Sebab nak dunia. Kecuali untuk menasihatinya. Maksudnya niat dia betul. Betulkan niat. Kecuali untuk apa? Menasihatinya. Beri nasihat. Beri amanah. Kita kata apa? Beri pengajaran di sudut ilmu dan sebagainya. Niat dia kena betul. Baru dikatakan dia ni tak mencari dunia dengan ilmu agama. Itu dia. Baik. Atau untuk mengembalikan hak orang lain kepada pemiliknya. Itu dia. Atau untuk mengembalikan hak orang lain kepada pemiliknya. Maknanya kita kata, kita tahu ada orang yang berkuasa dan dia ini menzalimi orang lain. Maka kita ni
bagi nasihat secara umum, takwa pada Allah. Dalam hati kita, nak mendekat kepada dia, tetapi dengan niat untuk apa? Supaya dia kembalikan balik hak kepada orang yang dia telah ambil tu. Haknya. Bukan kata pemerintah sahaja, bahkan siapa-siapa lah. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau memohon keringanan demi memperoleh redha Allah Ta'ala. Maknanya apa dia? Supaya mudah urusan dakwah. Supaya mudah urusan dakwah. Dia kadang-kadang kita tengok ada di kalangan ulama yang nampak baik dengan pemerintah, dengan orang besar dan sebagainya. Apa sebab dia? Niat dia supaya dimudahkan dakwah tu. Itu tak apa. Maknanya semua kembali pada agama balik. Bukan kembali pada diri dia, tak. Itu dia. Banyaklah contoh tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab itu kata Al-Imam Yahya Ibn Kathir, dikatakan apa dia? Mirathul ilmi khairun minadh dhahabi wal fiddati. Pewaris ataupun kita kata warisan ilmu agama, kalau kita tengok dengan mata hati kita, maka ianya lebih baik, lebih elok, lebih mahal daripada emas dan perak. Tu. Wan nafsus salihati khairun minal lu'lu'i, dan diri wan nafsus salihah, diri yang saleh, yang bertakwa pada Allah Ta'ala tu lebih baik daripada permata, kata Al-Imam Yahya Ibn Kathir. Dan juga wala yustata'ul ilm birahatil jasad, dan tidak akan dapat ilmu itu dengan kerehatan jasad. Tu. Jadi orang nampak dengan hakikat dia, ilmu ni lebih utama daripada emas dan perak. Diri yang baik tu lebih utama daripada permata. Dan juga nak dapatkan ilmu tadi tu tidak dengan kerehatan jasad. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita tengok dengan mata hati kita. Kalau kita tengok dengan zahirnya, tak nampak apalah. Macam mana nak banding dengan emas? Macam mana nak bandingkan dengan perak dan sebagainya? Tapi dengan mata hati kita, keyakinan kita bahawa dengan ilmu ni lah warisan yang diturunkan oleh Nabi. Andai kata emas itu lebih berharga, sudah pasti yang diwariskan oleh Nabi itu emas. Sudah pasti yang diwariskan oleh baginda Nabi SAW itu adalah harta. Tetapi yang diwariskan oleh Nabi SAW, al-ulama warathatul anbiya, lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Ulama itu pewaris para Nabi alaihimussalatu wassalam. Ulama itu tidak mewarisi dinar dan juga dirham. Akan tetapi yang mereka warisi adalah ilmu. Maka itulah harta yang sebenar. Maka mesti kita dapatkan harta ni dengan niat yang sebenar. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan lagi di dalam kitab ini, dan orang yang tak mencari dunia dengan ilmu agama ni tidak boleh terburu-buru berfatwa. Itu dia. Tak boleh terburu-buru berfatwa, tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Bahkan para ulama mengatakan nisful ilmi, sebahagian daripada ilmu itu adalah dengan menyebut ana la adri, aku tak tahu. Aku tak tahu.
Dengan maksud apa dia? Yang memang dia tak tahulah. Kalau dia tahu, jawablah. Itu maksud dia. Nah, ini dia kata, oh sebahagian daripada ilmu ni aku tak tahu. Jadi aku tahu pun sebut kata aku tak tahu. Itu tak boleh lah. Itu bukan maksudnya di sini nak. Maknanya kalau dia tak tahu, yo sebut ana la adri, aku tak tahu. Tetapi kadang-kadang na'udzubillahi min dzalik, di akhir zaman ini kata Nabi SAW, qalilul ulama wa kathirul khutaba, ataupun qillatul ulama wa kathratul khutaba. Sikitnya ulama dan ramainya orang yang pandai berkata-kata. Ini yang jadi masalah. Bahkan di akhir zaman kata Nabi SAW, ada golongan yang mana mereka ini diminta untuk berfatwa. Mereka ini ditanyakan masalah hukum, fa'aftu, maka mereka ini berfatwa. Fadallu wa adallu, mereka ini sesat lagi menyesatkan. Nah, maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kena faham, jangan kita terburu-buru dalam berfatwa. Kalau orang tanya, kita tak tahu, sebut tak tahu. Kalau dia tanya, jangan kita terus cakap, kita fikir dulu, ingat kembali. Nah, baik. Seperti menunjukkan orang yang lebih pandai daripada dia. Maknanya sebaiknya tunjuklah dulu orang yang lebih pandai. Kalau orang tanya kepada kita macam mana ni hal ni, tanyalah tu Tuan Imam tu. Contohnya. Macam mana ni? Tanya dah tu Tuan Ustaz tu. Contohnya. Nah, sebagaimana diriwayatkan daripada Shuraih bin Hani, ia berkata, aku mendatangi Aisyah radhiyallahu taala anha, menanyainya tentang mengusap di atas sepasang sepatu khuf. Ya, dia tanya tentang siapa? Tentang apa? Tentang macam mana nak usap khuf ni. Tu dia. Ni Shuraih bin Hani. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab, hendaklah engkau menemui Ali bin Abi Talib dan menanyainya. Kerana ia pernah berpergian, iaitu musafir, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya bila ditanya kepada Saidatina Aisyah tahu sebenarnya jawapan tu. Tapi bagi dia yang lebih layak untuk jawab tu ialah orang yang nampak sendiri. Musafir dengan Nabi SAW dan tengok macam mana Nabi SAW usap sepatu. Usap khuf dipanggil. Nah, sebagaimana diriwayatkan daripada Sa'ad bin Hisham bin Amir, bahawa ia mendatangi Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma dan menanyainya tentang salat witir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abbas menjawab, maukah kutunjukkan kepadamu orang yang paling mengetahui di antara penduduk bumi salat witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sa'ad berkata, siapa? Sa'ad bin Hisham dia tanya, siapa? Ibn Abbas menjawab, Sayyidatina Aisyah. Pergilah kepadanya dan tanyakanlah kepadanya tentang itu. Itu dia. Sedangkan Ibn Abbas ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah, ini boleh dikatakan sebagai ulama di kalangan sahabat ni. Ibn Abbas, ulama besar di kalangan sahabat. Dengan dia pula pangkat dia sebagai, kita kata apa, sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetap juga dia kata pergi tanya kepada Saidatina Aisyah. Sebab apa? Saidatina Aisyah selalu tengok dia solat witir. Itu dia. Nah, baik. Diriwayatkan daripada Imran bin Hattan, ia berkata, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha tentang sutra. Ia menjawab, ini Saidatina Aisyah menjawab, pergilah kepada Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma
dan tanyailah dia. Maka aku menanyainya. Imran bin Hattan dia tanya kepada Aisyah. Aisyah kata, Saidatina Aisyah kata, pergi jumpa Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, tanya dia pula. Tu. Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma pun berkata, dah pergi jumpa Sayyidina Ibn Abbas. Sayyidina Ibn Abbas pula kata, tanyalah Ibnu Umar. Masing-masing tolak ni. Itu dia. Nah, tanyalah Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Maka aku pun menanyailah Ibn Umar. Ini Abdullah bin Umar bin Khattab. Nah, baik. Ia menjawab, Abu Hafs Umar ibn Khattab memberitahu aku bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang memakai sutera di dunia adalah orang yang tidak mempunyai bahagian di hari akhirat. Maknanya orang yang pakai sutera di dunia ni adalah orang yang takkan dapat kebahagiaan di hari akhirat. Itu dia. Bagi lelaki. Semua ini termasuk nasihat. Itu dia. Maknanya apa dia? Ibn Abbas kata, pergi tanya Ibn Umar. Ini anak Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar al-Khattab. Kemudian Imran ni, Sayyidina Imran bin Hattan radhiyallahu taala anhu ni, dia pun pergi tanyalah Ibn Umar, anak pada Sayyidina Umar. Anak Sayyidina Umar kata apa? Ayah aku jawab demikian-demikian. Maknanya apa? Tetap juga dia nak nisbahkan kepada ayah dia, bukan diri dia. Tu. Nah, ini hebatnya. Kita kata tawadhu'nya para sahabah radhiyallahu alaihim ajma'in. Seolah-olah nak kata apa? Ayah dia yang berilmu, ayah dia yang berfatwa, bukan dia. Gitu. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik, seorang yang mencari ilmu untuk memenuhi kebutuhannya. Ni. Maknanya apa? Memenuhi keinginannya lah, keperluannya, hajatnya. Dengan segera untuk memperoleh kekuatan, kedudukan dan harta, sedang ia mengetahui hal itu. Maknanya dia sedar niat dia salah tu. Tu. Ini orang kedua ni. Ya. Kalau tuan-tuan tengok balik yang XXII tu, tanda orang alim akhirat, bukan? Menuntut ilmu ada 3 tingkatan tu, kembali pada situ. Nah, XXII tu, tanda dalam menuntut ilmu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, iaitu menuntut ilmu kerana Allah tu dah selesai. Yang kedua, ini masuk tingkatan yang kedua. Maknanya golongan yang kedua lah. Seorang yang mencari ilmu untuk memenuhi keperluannya. Maknanya dia ada niat untuk apa? Untuk memenuhi keperluan dia, hajat dia. Sama ada mencari ataupun mengajar, dua-dua sekali. Dengan segera untuk memperoleh kekuatan, kedudukan, harta dan perkara-perkara yang berkait dengan dunia. Sedang ia mengetahui hal itu, dia sedar niat dia itu salah. Dan menyadari kelemahan keadaannya di dalam hatinya. Serta kehinaan tujuannya. Tu. Dia tahu niat dia ni, tapi dia teruskan juga niat tu. Nah, ini golongan kedua ni. Dia tahu bahawasanya kalau dia letakkan niat dunia tu, itu niat yang hina je sebenarnya. Niat yang tak ada kebaikan pun sebenarnya. Sedangkan niat nak dapat redha Allah itulah paling tinggi. Itulah yang paling utama. Tapi disebabkan dia tetap juga nak teruskan, maka dikatakan oleh pengarang kitab, ini termasuk orang-orang yang menghadapi bahaya. Ini dia. Nah, termasuk orang-orang yang menghadapi bahaya. Apa bahayanya?
jika ajalnya datang dengan tiba-tiba, sebelum ia bertaubat daripada tujuan itu. Tujuan dunia tu, dia mencari ilmu ataupun mengajar ilmu. Dalam keadaan tu, tiba-tiba datang ajal, tak sempat nak taubat. Nah, maka ditakutkan baginya penghabisan yang buruk. Tu na'udzubillah min dzalik lah. Nah, kerana apa? Kerana niat dia tu semua kerana dunia belaka. Sedangkan dia tahu tu tak elok, tapi tak nak usaha untuk lawan, tak nak usaha untuk buang. Tu dia. Nah, maka keadaannya terserah Allah. Ni pengarang kitab ni dia kata apa? Terserah Allah ni, mudah-mudahan dapatlah rahmat Allah Ta'ala. Itu maksud dia. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, dia memaafkannya, atau tidak. Maknanya kalau Allah tak menghendaki, maka tidaklah dimaafkan orang tersebut. Ini kembali kepada iradatullah, iradah Allah, kehendak Allah Ta'ala. Maknanya apa tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Pengarang kitab ni, Syekh Nawawi Al-Jawi ni, dia kata ni, dia kembalikan balik kepada Allah Ta'ala ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkanlah sekiranya Allah nak. Seolah-olah ada harapan daripada pengarang kitab ni. Kenapa? Orang yang menuntut ilmu ataupun mengajarkan ilmu tadi ni, walaupun dia ada niat dunia, tapi dia masih rasa hina dengan niat tu. Ini tempat dia. Ini tempat rahmat tadi tu. Itu dia. Nah, dia masih rasa hina dengan niat tu. Cuma dia Allah teruskan juga. Itu dia. Ini jadi masalah ni. Itu dia. Sebab tu kata pengarang kitab, mudah-mudahan dia dapat rahmat Allah lah. Sebab apa? Sebab dia rasa hina dengan benda tu. Beza dengan orang yang tak rasa hina pun dengan benda tu. Ini yang masalah ni. Itu dia. Baik. Jika ia orang yang menuntut ilmu ni kerana nakkan untuk memenuhi hajat dunia dia, sedangkan dia tahu bahawa benda tu salah, jika ia sempat bertaubat sebelum tiba ajalnya dan mengamalkan ilmunya, sungguh-sungguh dia jaga zahir dan batin dia dengan ilmu yang dia belajar, serta memperbaiki kesalahan yang dilakukannya. Maknanya sentiasa dia tajaddud niat dia, perbaharui niat dia, betulkan niat dia, lawan niat-niat yang tak baik ni. Maka ia pun termasuk orang-orang yang beruntung, orang yang berbahagialah maknanya. Kerana orang yang bertaubat daripada dosanya seperti seolah-olah dia adalah orang yang tidak berdosa. Itu dia. Satu kata Imam Ghazali, taubat ni ada 4 tingkatan. Kan? Ada 4 tingkatan taubat, kata Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Iaitu apa? Taubat nasuha. Taubat nasuha ni maknanya apa? Taubat yang sungguh-sungguh dia buat. Taubat yang sungguh-sungguh dia buat dengan cukup rukun taubat. Kita dah bahas sebelum ni. Taubat yang cukup rukun taubat tu dengan makna adanya al-azmu, azam tak nak buat lagi. Kemudian an-nadmu, iaitu menyesal, sungguh-sungguh menyesal dalam hati dia. Kemudian al-ibti'ad atau al-bu'du atau al-ibti'ad, iaitu apa? Menjauhi benda tu. Azam tak nak buat, menyesal, menjauhi. 3 perkara ni. Cukup rukun taubat, maka digelar taubat nasuha. Itu pada pendapat umum para ulama.
Cuma pendapat Imam Ghazali, taubat nasuha ni ditambah sikit. Ditambah sikit lagi. Iaitu apa dia? Azam menjauhi, menyesal sampai ke akhir hayat, baru kira nasuha. Itu dia. Itu dia. Subhanallah lah kita kata. Itu pendapat Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Itu tingkat yang paling tinggi sekali. Maqam yang paling tinggi sekali. Itu dia. Itu digelar sebagai apa? Golongan yang nafsul mutmainnah. Ya, nafsu yang mutmainnah ni yang tenang lah, dengan makna dirinya itu adalah diri yang sejahtera. Ya, ada perbahasannya panjang pula lah, diri sejahtera ni. Baik. Yang kedua, kata Al-Imam Al-Ghazali, maknanya taubat tadi itu taubat nafsu mutmainnah. Secara mudah gitulah nak. Yang kedua, kata Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, taubat nafsu lawamah. Taubat nafsu lawamah. Itu dia. Dengan makna apa dia? Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, taubat nafsul lawamah ni, lawamah ni dia diambil daripada perkataan laim. Daripada perkataan laim. Laim ni maknanya cela. Cela diri dia. Tu. Itu dia. Dengan maksud apa dia? Dia taubat sungguh sehingga tak buat dah dosa besar. Yang adanya dosa kecil. Ni nafsul lawamah ni. Yang ada dosa kecil saja. Dengan makna bila dia buat sahaja dosa kecil itu, dia akan cela diri dia. Itu dipanggil laim ataupun lawamah. Dia kata, Allah, hai teruknya aku ni masih buat lagi benda ni. Contohnya gitulah. Tapi dosa itu dosa kecil, bukan dosa besar. Dosa itu dosa kecil. Itu dia. Itu taubat nafsul lawamah. Itu dia. Yang ketiga apa dia? Yang ketiga kata Imam Ghazali, taubat nafsu musawwalah. Taubat nafsu musawwalah. Itu dia. Taubat nafsu musawwalah ni senang cerita, kita nak faham dosa dengan apa namanya, maksiat dengan taat ni 50-50 lah. Dosa besar ada buat, dosa kecil pun ada buat. Taat pun ada buat juga. Tu. Ni musawwalah. Musawwalah ni dengan mana dia kadang-kadang dia bertukar. Sekejap dia punya keadaan dia beriman sungguh. Ni senang cerita iman suasana lah. Duduk dalam majlis, Masya Allah. Hilang je daripada majlis, dah hilang lah dia punya keimanan dia. Ketakwaan dia hilang. Itu dia. Ini orang panggil iman suasana. Secara mudah nak faham gitulah. Itu dia. Keluar je daripada majlis, dah mula membawang. Dalam majlis dia belajar tentang membawang. Kan? Itu contohlah nak. Yang ni tak boleh membawang, ni haram. Nanti di akhirat akan ditanya. Masa tu sungguh-sungguh menyesal sungguh. Keluar je. Macam mana tadi tu? Dah mula balik. Itu dia. Ini tapi dia taubat. Dia taubat lah. Tapi taubat ni panggil taubat nafsu musawwalah. Dia kadang-kadang kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Gitulah. Itu dia. Dan terakhir sekali taubat nafsul ammarah. Dia sebenarnya daripada bawah kan. Nafsul ammarah, musawwalah, lawamah, mutmainnah. Tu. Yang akhir sekali apa? Ammarah. Taubat nafsul ammarah. Dengan maksud apa dia? Tak sungguh-sungguh taubat.
Oh, taubat main-main orang panggil. Nah, maknanya dia taubat tak? Ya, taubat, tapi taubat main-main, terus menerus dengan dosa besar. Ni terus menerus dengan dosa besar, maksiat, terus menerus dengan maksiat. Tu. Terus menerus dengan benda haram. Esoknya dia taubat. Kemudian terus menerus lagi dengan benda haram. Kemudian taubat. Terus menerus lagi benda haram. Gitulah cerita dia. Nah. Itu dia. Baik. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kita kata 4 tingkatan taubat menurut Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu. Yang teruk sekali itu taubat nafsul ammarah lah. Nah, itu taubat yang memang hakikatnya tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun disebut taubat. Nah, dikira dia seolah-olah bermain-main dengan Allah Ta'ala. Tu. Nah, sebab apa? Hakikatnya, kata para ulama, dalam hati dia tak ada pun penyesalan. Bahkan dia tertipu dan dia menipu dirinya dengan rahmat Allah Ta'ala. Dia kata tak apa, rahmat Allah Ta'ala ni luas. Ketika sedang melakukan maksiat pun, dia punya pemikiran dia apa? Rahmat Allah Ta'ala luas, Allah boleh ampunkan punya. Itu dia. Dia lupa dengan azab Allah Ta'ala. Sebab itu disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam, yamutul mar'u, matinya satu orang ni, ala ma, atas apa, atas barang, atas perkara, fa'alu, apa yang dia lakukan, yang dia selalu lakukan di atas muka bumi ni, apa dia? Kalau dia selalu baca Quran, mudah-mudahan kata para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, dia meninggal dunia dalam keadaan baca Quran. Kalau dia ni menuntut ilmu, mudah-mudahan dia meninggal dunia dalam keadaan menuntut ilmu. Mana selalu yang dia buat dalam dunia ni. Sebab tu satu ketika sahabat Nabi SAW, bila diberikan harta ghanimah kepada dia, setelah peperangan diedarkan ghanimah. Dan ghanimah ni harta perang lah, harta rampasan perang. Dia kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku tak nak harta ni. Aku tak nak harta ni, dia kata. Rasulullah SAW tanya kepada dia, kalau gitu kamu nak apa sebenarnya? Aku nak supaya aku ni mati syahid, sebab tu aku ikut kamu ya Rasulullah. Oh, itu dia. Aku nak supaya diri aku ni mati syahid, dan aku nak supaya anak panah ni mengena dekat tengah-tengah leher aku ni. Akhirnya sampailah panggilan jihad. Dia pun turut serta bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya dia telah syahid dalam medan perang. Dia tu saya lupa nama dia, ada nama dia, ya, nama sahabat Nabi SAW ni. Kemudian bila dia wafat sahaja dalam medan perang, sampailah berita ni kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, satu orang sahabat ni dah meninggal dunia, dah wafat, dah syahid dalam medan peperangan. Anak panah berada di tengah-tengah leher dia. Mati dia disebabkan apa? Dia apa namanya, ditusuk oleh anak panah tu. Maka Nabi SAW pun tanya sekali lagi, aha huwa, adakah dia yang meninggal dunia tu? Sahabat kata, ya, dia ya Rasulullah. Maka Nabi SAW lihat jenazah dia, betul-betul tepat tempat yang ditunjuk pada Rasulullah SAW tu, tempat kenanya anak panah tersebut. Subhanallah. Nah, maka Nabi SAW sendirilah yang menguruskan jenazahnya, dan Nabi SAW turun ke liang lahat, dan Nabi SAW mengatakan, wallah fashhad bi annahu ya Allah, saksikanlah dengan bahawasanya dia telah mengharapkan kematian yang terbaik
maka engkau saksikanlah dengan kematiannya, wahai Allah. Maknanya apa tuan-tuan? Maksud daripada hadis Nabi tadi, seorang itu akan mati dengan apa yang biasa dia buat di atas muka bumi ini, dengan maksud penuh pengharapan kita agar Allah Ta'ala matikan kita dalam husnul khatimah, dan sentiasalah kita beramal dengan suatu amal, dengan amalan-amalan yang banyak. Mudah-mudahan kita meninggal dunia dalam keadaan beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dikhawatiri mati dalam maksiat kalau sentiasa melazimi maksiat, kerana kita tak tahu bila kematian. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana hilanglah tadi tu. Kerana itulah ya, disebutkan apa dia? Kerana orang yang bertaubat itu dari dosanya seperti orang yang tidak berdosa. Itu dia. Nah, kerana itu disebutkan lagi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi lah tuan-tuan ya, kalau kita tengoklah hadis-hadis Nabi dalam ni tak ada lah. Nah, la ya'dhumu dzambu, jangan kamu membesarkan dosa. Ada hadis Nabi SAW. Tak apalah, itu perbahasan yang lebih lanjut lah, kalau saya bahaskan panjang pula. Cumanya tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makna di sini apa dia? Orang yang bertaubat seperti orang yang tidak berdosa. Wallahu Ta'ala a'la wa a'lam. Maka perbanyakkan taubat, sentiasa bertaubat, dan betulkan keadaan diri kita, betulkan keadaan taubat kita dengan rukun-rukun taubat, dengan penuh keazaman untuk tidak mengulangi perbuatan yang dahulu. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan taubat nafsul mutmainnah. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. اللهم اجعلنا من الذين ينظرون الكتاب نظرة واحدة ويحفظون ما فيه ويفهمون به ويعملون به ويعلمون به ويبلغون به. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.